Ada apa nak tanya lagi? Proceed soalan, tak ada masalah. Okey. Kalau tak ada apa-apa masalah, kita nak teruskan dengan 5.3.4. So, menyelesaikan masalah. Soalan ni pakai paper 2 ke? Pastinya hasib. Kerana paper 1 kamu ialah objektif 40 soalan. So, kalau macam ni soalan kamu pastinya duduk dalam kertas 2 lah, subjektif. Okay, so kita nak pergi kepada menyelesaikan masalah. So, menyelesaikan masalah ni adalah conclusion ataupun kesimpulan bab inilah untuk 5.3 ni, untuk subtopik ni, untuk subtopik ini iaitu gabungan transformasi. So, apabila melibatkan penyelesaian masalah, dia lebih kurang samalah. Okay, kita akan cuba untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan transformasi. So, dia lebih kurang sama sahaja macam soalan memerihalkan tadi. Cuma dalam ni dia suruh kamu perihalkan transformasi. Dalam masa yang sama, ada juga dia suruh kamu perihalkan transformasi tunggal. So, cikgu tunjuk sikit supaya kamu ada idea. Kalau kamu tengok dekat sini, dia ada PQ. So, PQ bermaksud dua jalan kira lah. Dua jalan kira, PQ. So, daripada H, mana objek kita tengok dahulu. K ialah image. So, ini image. So, H ini ialah objek. So, daripada P ke Q ataupun PQ dekat sini, Q dahulu kita akan ambil. So, pastinya Q kamu ini ialah translasi. Kerana cikgu boleh kata H ini akan bergerak duduk dekat dalam gambar ni macam soalan tadi juga. Q kamu ni dia akan bergerak, H kamu dia akan bergerak masuk ke dalam ni. Okey, dengan transformasi translasi. Okey, so itu ialah Q dan dia akan diteruskan dengan P, iaitu P kamu ialah pembesaran. So dua jalan kira. Translasi dia masuk ke dalam, so daripada dalam dia membesar menjadi pembesaran. So Q translasi, P kamu ialah pembesaran. Manakala untuk B dia suruh kamu cari transformasi tunggal. So kalau transformasi tunggal sebenarnya tak susah, pembesaran lah jawapan dia. Sebab satu jalan kira yang kamu boleh kata, sebab yang ni dia nak dua jalan kira, PQ. So yang ni dia kata PQ ni boleh digunakan sebagai satu sahaja jalan kira, transformasi tunggal nama dia. So kalau ikutkan PQ kamu ini ialah pembesaran lah. So mungkin titik pembesaran kamu ada di sekitar dekat sini berdasarkan sambungan bucu ni kepada bucu ni. So kita tarik ke atas. So bucu ni dengan bucu ni kita tarik ke atas. So dia akan jumpalah ada pusat pembesaran dekat atas ni. So kalau dia tunggal, pembesaran sahaja. Kalau dia PQ, dia akan jadi translasi dan pembesaran. So clear So harap bolehlah kamu nampak. Dan untuk C dia suruh kamu kira luas. Untuk luas ni macam cikgu dah cakap lah, dia ada rumus. Di 5.2 tu ada rumus, iaitu luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So merangkumi kesemualah untuk menyelesaikan masalah. Kita nak teruskan dengan 5.4.1, sesuatu yang baru, tidak pernah cikgu ajar lagi sebelum ni, iaitu tesselasi. So sebelum ni tak pernah cikgu jumpa lagi benda ni dalam silibus KBSM. So untuk kamu tahun ini ada sesuatu yang baru di bawah tajuk ini, iaitu tesselasi. So kita nak tengok standard pembelajaran dia adalah menjelaskan maksud tesselasi. Okey, apakah tesselasi itu sendiri? So boleh kamu tengok dalam buku teks di muka surat 161. Okay, tesselasi ditakrifkan sebagai pola bagi bentuk yang berulang. Okay, tesselasi ialah pola bagi bentuk yang berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong ataupun bertindih. So tesselasi dia adalah bentuk yang berulang. Okay, dia adalah susunan bentuk yang berulang di atas satu permukaan tanpa ruang kosong. Dia berulang dan tanpa bertindih dan dia tiada ruang kosong. So itu ialah tesselasi berulang tanpa ruang kosong ataupun pertindihan. Kita nak tengok contoh. So ini ialah tesselasi. Ada dalam buku teks kamu. Tapi gambar ni cikgu ambil daripada Google, tak salah cikgu. Kalau kamu tengok gambar ini adalah corak ini corak yang berulang.
So biru dekat sini, ada biru dekat sini, ada biru dekat sini. Dia adalah corak yang berulang dan dia tiada ruang kosong dan warna biru kamu ni tak bertindih. So itulah tesselasi. So mungkin ini adalah corak kain batik ke, tapi yang pasti corak ini kamu biasa tengok dia berada di dalam masjid, pada mozaik ataupun pada dinding masjid. So ini ialah tesselasi, dia adalah bentuk yang berulang. Okey, so dia adalah bentuk yang berulang tanpa pertindihan dan juga tidak memiliki ruang. So itu ialah tesselasi. Gambar-gambar yang lain kamu boleh tengok daripada buku teks. Kalau tengok dalam buku teks kamu tu adalah gambar sarang lembah. Lembah telah terlebih dahulu mendominasi tesselasi, bentuk tesselasi. Okay. So itu ialah kata kurniaan Allah lah kepada lembah. Dia pandai untuk menggunakan tesselasi. Habis untuk pengenalan tesselasi, kita nak pergi yang terakhir 5.4.2. Kita nak cipta pula tesselasi. Macam mana kita nak cipta tesselasi? Tadi dah tengok tesselasi. Kita nak mereka bentuk tesselasi yang melibatkan transformasi isometri. So tesselasi boleh dicipta daripada transformasi isometri kongruen seperti translasi, pantulan dan putaran. Kalau kamu tengok dekat sini, 4 beradik, kalau ikutkan asalnya transformasi isometri ini ada 4 beradik. Kalau kamu tengok yang dikeluarkan ialah pembesaran. Pembesaran tak boleh diguna untuk mencipta tesselasi kerana pembesaran dia dah kira bentuk membesar, bentuk yang lain. So kalau ikutkan transformasi isometri kongruen, bentuk yang sama saiz sahaja, okay, sama saiz dan juga sama bentuk, itulah gambar yang boleh mencipta tesselasi, translasi, pantulan dan juga putaran. Okey, kita nak tengok contoh 22 di muka surat 164. So adakah ini ialah contoh yang terakhir mungkin untuk bab ini? Okay, so rajah menunjukkan bentuk tesselasi segitiga sama sisi. Okay, kita tengok sikit. So ini adalah gambar rajah tesselasi yang melibatkan segitiga sama sisi. So segitiga ni semua sama panjang sisinya, sudut dalam pun sama. Dia suruh kamu nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q daripada bentuk P. So kalau kamu tengok dekat sini bentuk Q dekat sini. Okay, so bentuk Q dia dah songsang dekat sini. Nampak songsang daripada P. So kalau ikutkan Q ini terhasil daripada P. So apakah dia punya transformasi yang terlibat? So kalau kamu tanya cikgu, Q terhasil daripada P pastinya secara pantulan. Adakah ianya benar? Kalau ikutkan betul. Dia adalah pantulan pada garis BC. So garisan BC dekat sini, tengah-tengah ni. So P kamu ini dia terpantul ke sebelah sana daripada bucu A menjadi bucu D pada garisan BC. So rupa-rupanya gambar ni tadi dia daripada Q nak jadikan Q daripada P, dia adalah pantulan yang pertama. Boleh jadi dia ialah putaran juga. So macam mana putaran dia berlaku? Putaran 60 darjah. So nampak? Dia bergerak. So daripada bucu C dia berputar 60 darjah ke sebelah sana, dia menjadi bucu D. So gambar kamu, cikgu harap bolehlah kamu nampak pada pusat B. So kalau ikutkan B ini tidak berganjak, C ini dia berputar menjadi D, kemudian A ini berputar menjadi C, putaran 60 darjah. So dia jadi juga bentuk Q daripada P asalnya. So tesselasi. So kamu dah boleh nampak daripada P nak jadi Q, dia boleh jadi pantulan, dan dalam masa yang sama P nak jadi Q, dia boleh jadi putaran 60 darjah. Jawapan tulis salah satu atau kedua-duanya? Salah satu. Kalau ikutkanlah, cuma dalam buku teks kamu ni dia bagi tahu dua-dua. So kalau ikutkan transformasi yang terlibat, salah satu. Okay, salah satu yang terlibat, pantulan boleh ataupun putaran pun boleh. Dan yang lain cikgu rasa tak logik lah. Translasi tak logik. Translasi kalau daripada P ke R ini ialah translasi. So daripada P ke R ialah translasi.
Tapi mungkin dia tak sentuh P dengan R dekat sini dalam soalan kamu. Kita nak tengok bentuk R daripada bentuk Q. So R daripada Q. So R daripada Q yang logik boleh nampak pantulan lah lagi sekali pada garisan BD. Okay, so ini tadi. So ianya adalah pantulan pada garis B ke D. Betul lah. Okay, so daripada bucu C dia terpantul menjadi bucu E. Okay, so pantulan pada garis BD ataupun putaran 60 darjah lawan arah jam pada pusat D. So pusat dekat D, so dia putar 60 darjah. Sebelah sini pula dia berputar. Okay. So putaran kamu tak semestinya 60 darjah. Mungkin kamu tak nak ambil putaran 60 darjah, kamu nak putar sebelah luar. So kamu nak putar sebelah luar saja, nak pusing belah jauh, terpulang. Tapi carilah sudut putaran yang sebenar. Ikut arah jam. Okay, ikut arah jam, putaran ke sebelah luar. Masih boleh dikira sebagai jawapan yang betul. Cuma yang ni dia bagi salah satu jawapan yang paling hampir lah, putaran 60 darjah lawan jam. So macam tu. Okay. Dan yang terakhir adalah bentuk S daripada bentuk P. So S terhasil daripada P pastinya pantulan lagi sekali. Pantulan pada garis AB dekat tengah-tengah ni. Okay. Dan putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat A. So pusat A yang menjadi titik rujukan. Okay. So dia berputar 60 darjah. So dia macam tu. So daripada pusat daripada C dia menjadi B. So B dia menjadi bawah ni. So dia berputar 60 darjah. Kenapa putaran dia jadi 60 darjah? Sebab sudut kamu 60 darjah sahaja. Okay? Sudut kamu 60 darjah sahaja untuk segitiga sama sisi. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.